Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam tajuk Al-Ghulu fi Zinah bi Taghyir Khalqillah. Melampau dalam perhiasan sehingga mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, secara umumnya Islam tak sarah, tak larang kita untuk berhias dan sebagainya. Tetapi jangan melampau macam yang kita bincang sebelum ini. Hari ini kita akan tengok apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 119, apabila iblis dibagi tahu pada Allah Azza wa Jalla dia nak sesatkan anak Adam ini dengan mengubah ciptaan Allah yang asal. Elok hidungnya kepek jadi tajam, dagu pendek jadi tajam, muka gelap jadi putih. Macam-macam cara. Jadi antara benda yang dibincangkan juga oleh para ulama iaitu tahrim al-washam wa tahdidul asnan wa jirahat at-tajmil. Antara yang diharamkan oleh Islam iaitu membuat tatu. Tatu ni kesemua empat-empat mazhab tidak membenarkan. Begitu juga tahdidul asnan, dia besarkan ataupun dia renggangkan gigi nak nampak cantik. Ni zaman Arab dulu, Arab jahiliah dulu. Dia nak bagi nampak cantik, nampak comel, dia renggangkan gigi dia tu dengan macam-macam cara lah. Zaman dulu punya teknologi. Zaman sekarang, teknologi sekarang dia buat apa? Dia gunakan brushless untuk rapatkan gigi. Itu lain. Itu sebab sakit. Hari ni ada kawan dia buat pembedahan. Ni gusi, habis gigi dia terpaksa buang gigi lama, masuk gigi baru. Gigi baru tu terpaksa dia yang ni lah, yang doktor cadangkan. Tapi kos tinggi lah. Dia buat pembedahan tu semua sekarang habis 47,000 gigi saja. Tu sebab Allah bagi tu elok dah, tak payah bayar. Tak, tapi tak jaga juga, tak gosok gigi, isap rokok sampai merah gigi. Ada orang terasa ke? Sorry lah. Tak, sebab apa? Sebab gigi ni Allah bagi tu elok, cantik je semua orang. Cuma dia bengkok-bengkok tu ikut genetik. Ada orang memang jenis dia gigi dia tak rata, tu genetik. Ada orang jenis rata, itu genetik. Tapi masalahnya jaga tu. Gosok gigi pagi. Tu sebab Nabi SAW selalu gunakan sugi. Sugi tu untuk jaga gigi. Baru ni saya jumpa dengan seorang profesor. Dia doktor gigi. Dia buat masters dia dekat Taiwan, kajian tentang sugi. Dia kata dalam kayu sugi ni tidak ada dalam ubat-ubat gigi. Dan dia menyesahkan bahawa dia sebagai profesor dalam bidang gigi ni, memang dia pakar bedah gigi lah, batah gusi, gigi tak bedah, dia bedah gusi. Dia kata boleh dia katakan sugi ni adalah kayu yang terbaik untuk merawat gusi yang luka dan sebagainya. Dia sebut kat saya ada satu bahan tu, bahan yang ni lah, yang ada dalam kayu Arab tu, kayu apa? Kayu gusi, sugi tu yang tidak ada dalam ubat gigi. Jadi itu sebabnya Nabi pun pakai selalu.
Lepas tu Nabi ni pula dia akan gunakan sugi ni setiap 5 waktu solat. Maknanya 5 kali Nabi gosok gigi. Tengok Nabi jaga. Sekarang ni gigi berterabur. Sebab dia punya dia punya keturunan memang bergigi berterabur. Boleh tak pakai braces? Itu nanti kita bincang nanti. Dan ada sebahagian mereka pula melakukan jirahat at-tajmil, iaitu pembedahan kosmetik untuk kelihatan cantik. Nanti kita bincang. Perkara pertama yang dibincangkan ulama, wa min dzalik washmul abdan wa syarril asnan, iaitu melakukan tatu pada kulit. Tatu kulit ni dia kekal sampai mati. Kalau dah buat, nak buang balik kos yang sangat tinggi. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat daripada hadis Bukhari, la'ana Rasulullah SAW al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat orang yang mentetukan tubuhnya dan meminta orang lain tolong tetukan tubuh dia. Iaitu kalau ada orang dia ada klinik buat tetu, orang tu kalau di Islam dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haram, tak boleh. Wal washirah wal mustawshirah, orang yang merenggang-renggangkan giginya. Dah cantik, tapi dia nak nampak cantik lagi, dia renggangkan gigi. Sekarang ni lagi pelik apabila dia buat pembedahan, dia buat mengasah gigi tu. Gigi panjang dia bagi pendek, nak nampak lebih kemas, dia kata dia asah gigi tu. Itu pun tak dibenarkan, sebab asal dia dah elok, tapi dia nak buat lebih pelik daripada orang lain. Itu tak dibenarkan. Sekarang ni macam-macam tu kan. Wa ammal washam fa fihi tashwih lil wajh wal yadain bihadzal laun al azraq wan naqsh al qabih. Yang dimaksudkan dengan tatu ni, balik pada tatu tu balik, yang dibuat pada wajah, pada tangan, pada anggota tubuh dengan warna-warna biru sebagai contoh, dan juga ukiran-ukiran yang jelik, binatang lah, ada yang buat dalam bentuk binatang ular, ada yang buat dalam bentuk burung, ada yang buat wanita bogel, lelaki bogel. Semua ini adalah terlarang dan perhiasan yang melampau. Waqad afrata ba'dul Arab fihi wa bi khassatin nisa. Orang Arab zaman dulu naqashu bihi mu'azzam al-yadain. Orang dulu ni sampai orang-orang Arab zaman jahiliah, masa Nabi datang, dia orang buat tatu pada kulit ni. Tu dia. Nak bagi nampak cantik. Sekarang ni ada, tapi bukan tatu. Macam orang perempuan dia kahwin, dia buat inai bunga pada kulit. Itu tak ada masalah, sebab dia akan hilang. Basuh hilang. Ada yang basuh hilang, ada yang lepas 2, 3, 4 hari hilang. Dia pakai inai berbunga. Inai bunga ni dibenarkan bagi orang perempuan, tapi boleh ditunjuk untuk suami dia. Kalau di bahagian tempat yang bukan aurat tu tak apa. Macam contoh dia buat di pergelangan tangan, habis bunga kat pergelangan tangan dia, itu dibenarkan. Sebab tangan tu, pergelangan tangan bukan aurat. Maka tak ada masalah. Orang Arab jahiliah, dia orang tatu terus. Itu tak boleh. Dia buat kat sini, orang perempuan dia. Kalau orang Arabi, orang kampung Arab padang pasir ni, dia buat kat ni, kat bibir dia. Dia buat kat mata dia. Situ. Itu satu perhiasan dia lah. Sekarang ni, orang perempuan sekarang ni, hati-hati sekarang ni, dia warnakan tu, dekat atas kelopak mata tu diwarnakan terkeluar macam tu, macam zaman Firaun. Dia balik fashion zaman Firaun. Fashion ni dia berubah. Dulu ingat tak zaman Datuk Wahid muda-muda tu, seluar besar bawah, betul zaman tu, zaman arwah ayah saya ingat lagi, dia tunjuk gambar semua kasut boot, lepas tu depan besar kan, dia punya seluar besar, dia panggil seluar apa. Lepas satu ketika datang balik, sekarang dia balik kecil balik. Saya tengok gambar arwah ayah tu, adalah yang seluar besar, lepas tu dia balik seluar kecil pula, kaki bawah. Ni sebesar balik. Dia fashion macam tu, dia pusing. Jadi yang macam buat warna-warna tu kan, yang black eyes dia panggil, kalau orang make up dia tahulah, dia panggil black eyes. Dia hitamkan mata belah atas tu,
Itu zaman Firaun dah buat lah. Jadi tak pelik tuan-tuan. Cuma dia benda-benda macam tu, kalau benda tu baik tak apa. Yang isu dia takut tak baik. Itu yang kita nak. Ya tuan-tuan. Seksa tuan-tuan kalau dah kena Covid ni. Kena Covid Omicron ni dia tak kuat. Saya kena awal Mac, akhir Februari, awal Mac habis. 3 Mac habis. Dia punya kesan dia batuk je sampai hari ni. Saya ingatkan boleh tahan lah, boleh hilang lah seminggu 2 kan. Sebab saya memang batuk, selalunya batuk 3 Jumaat. Ini dah 4 Jumaat lah. Semalam jumpa dengan seorang wakil kaki tangan JAKIM. Dia kata dia kena Covid awal Februari. 7 Februari dah negatif. Hari ni dah 13. Malam saya jumpa dia. Hari ni 14. Semalam saya jumpa 13. Dia kata masih batuk lagi. Sudah. Risau pula kita bunyinya. Tapi jangan risau lah tuan-tuan. Sebab dia punya batuk, dia hanya simptom dia hidung, sesama. Tu pun sikit, batuk yang banyak. Tekak, rasa macam panas, macam terbakar tekak. Itu je lah. Kalau yang sebelum tu dia panggil Delta, itu bahaya, dia attack paru-paru. Selalu yang kena tu, yang masa kena dulu tu, dia orang kena masa sebelum cocok 2 dos. Lepas 2 dos, kalau badan kita fit, selalu kena Omicron. Tapi kalau badan tak fit, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada penyakit-penyakit lain, dia turun, dia possibility kena Delta dan mungkin kena Omicron. Gitulah dia punya mainan dia. Itu sebab di barat sekarang ni dia orang dah anggap macam demam biasa lah. Sebab apa? Semua dah vaksin. Ada yang dah 3 dos, ada yang dah 4 dos. Setengah negeri tu, negara dah 4 dos. Macam di Dubai dah 4 dos. Sekarang kat sana dah orang kata apa, kat luar tu nak pakai mask. Tak mau pakai pun tak apa. Dia dah macam tak ada apa lah. Cuma kalau dah positif dia keluar juga, dia kena denda 5,000 dirham. Positif keluar, kena tangkap terus. Depan tu terus dapat tangkap. Dia dapat detect melalui handphone kita. Tangkap terus 5,000 dirham, 50,000 dirham. Bersamaan dengan 60,000 ringgit Malaysia. Tu kita tak kena lagi setara tu. Tu yang ada yang buat teori dia dah Covid, jogging pula je dia. Itu kalau dekat Dubai apa semua tu, insya-Allah 60,000 jalan terus. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, cuma ada orang tanya, bagaimana pula kalau katakan orang tu dia nak hiaskan dia punya tubuh badan dia. Dia hiaskan tubuh badan dia dengan tattoo buatan. Tattoo buatan ni dia just lekat je. Dia lekat bunga tu, lepas tu dia cabut. Kemudian dia lepas 1 hari 2 hari dia bersihkan. Benda tu kalau jenis pelekat di kawasan-kawasan yang kena untuk mandi wajib mesti kena. Mandi wajib kena. Jadi katakan dia letak bunga dekat dada dia. Bunga dia tu kalau tak kena air, dia macam pelekat pada kulit sehingga melarang air kena pada kulit, maka tak sah sembahyang mandi wajib dia. Tu bahaya juga. So dia kena apa? Kena inilah. Kena garu apa dia panggil? Kena dipanggil apa tu? Kikis sampai keluar. Itu dia punya ni lah. Tapi kalau katakan benda tu kena air, tak apa. Cuma isu dia tak payah lah. Nasihat dia tak payah. Kalau nak buat pakai inai tak apa. Inai confirm pada kulit. Dia hanya luaran dan dia tidak melekat pada kulit tu. Ya. Baik. Wa amma wasyurul asnan. Sekarang ni kita lihat kepada gigi pula. Wa amma washrul asnan tahdiduha wa taqsiruha. Dia renggangkan gigi agar dia tak rapat, dia renggang-renggang kan ni zaman dulu.
atau dia dinamakan pendekkan gigi. Dia asah gigi jadi pendek. Kalau yang tajam-tajam ni dia asah bagi rata. Termasuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Oh, laknat. Al-mar'atu allati taqumu bihadzal amal al-washirah wal mar'atu allati tatlubu an yu'mal dzalika biha al-mustawshirah, termasuk daripada laknat. Perempuan yang minta dia buat yang minta untuk gigi dia diasah ataupun dia renggangkan gigi dia, atau orang yang tolong buat, doktor yang tolong buat tu. Hari ni doktor gigi lah. Kalau buat boleh membawa kepada laknat. Tu sebab saya pesan pada doktor-doktor gigi ni. Kata kalau ada orang minta untuk asah gigi, nak nampak gigi nampak cantik, tak usah, hukumnya haram. Tu doktor-doktor kata memang ada ustaz. Ada yang datang dia kata saya nak ratakan gigi saya, boleh tak? Doktor tengok buka, tak boleh ni, gigi sama. Jadi dia pergi kat doktor bukan Islam. Itu dia punya pasal lah. Dia pergi kat doktor bukan Islam, dia beratakan gigi dia tu, nak bagi nampak cantik. Itu dia punya pasal antara dia dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah laknat, Nabi laknat. Tapi kalau doktor lelaki Islam atau doktor perempuan Islam yang tolong buat, nak bagi nampak rata, itu awak jawablah depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia termasuk, doktor yang buat itu termasuk dalam laknat Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Walau fa'ala rajul zalik, walaupun lelaki juga yang buat. Orang lelaki pun ramai yang buat, ada yang buat. Kalau di barat tu dia orang tukar gigi tu, dia tukar gigi nak nampak macam binatang pun ada. Dia nak bagi nampak taring. Ni pelik lagi. Dia nak bagi nampak taring, dia kata nampak taring tu cantik, dia buat gigi bertaring. Laknat Allah confirm dah untuk mereka. Tapi kalau dia dah buat kemudian dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Cuma orang tanya, kalau dah gigi dah tajam gitu, ataupun gigi dia asah dah, kemudian dia taubat, dia baru tahu benda tu haram, perlu tak dia balikkan semula? Tak payah, cukup kekal kat situ sudah. Sebab nak buat balik tu kosnya sangat tinggi, satu. Nombor dua, boleh mendatangkan mudarat pula kepada tubuh dan atau gigi dia tadi. Tu tengok kepada keadaan lah. Cuma ulama-ulama, antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ditegaskan kalau katakan dia berkemampuan untuk buang tatu, contoh dia berkemampuan untuk kembalikan gigi dia kepada asal dengan kos yang besar itu, maka wajib dia buat balik. Itu sebabnya tak payahlah kita buat benda yang menyusahkan kita. Kalau pergi ke Thailand, ke tempat-tempat peranginan dia penuh tempat tatu. Dia tatu. Bukan tak sakit. Saya tanya sakit tak buat tatu? Sakit, dia kata sakit. Tapi nak cantik dia kata. Kita tengok macam tak cantik. Setiap orang tu pelik-pelik. Wa kama harrama Rasul sallallahu alaihi wasallam washrul asnan, haram at-tafalluj. Walana mutafallijat lil husni al-mughayyirat khalqillah. Ada yang buat tu, ya, yang buat gigi tu sampai peringkat tak sama dengan asal dah. Itu pun tak dibenarkan. Tafallus ni dia buat nampak gigi tu lagi pelik daripada yang lain. Pelik daripada asal. Dia ni tuan-tuan macam kita tak ada isu sangat tau, sebab kita tak buat. Sebab gigi ni mahal tau. Tu sebab kerajaan dia hanya tampung RM200 je. Macam saya buat cuci gigi kan, lebih daripada 200 tanggung sendiri. 200 kerajaan ambil, kerajaan bayarkan. Gigi kos tinggi. Sebab doktor-doktor gigi pening juga nak maintain dia punya klinik tu. Sebab orang datang cuci je, cabut tu je lah. Kalau orang ada duit lain. Diorang ni habis ratusan ribu untuk buat gigi. Dah lah bagi rata gigi ni satu. Lepas tu dia putihkan gigi tu setiap seminggu sekali. 2 minggu, 3 minggu dia putihkan gigi. Putihkan gigi ni dia bubur macam adalah bahan tertentu, dia putihkan gigi. Tahan tak? Tak. Dia ada tempoh, lepas tu dia akan jadi balik macam kuning balik macam asal. Benda tu kalau ikutkan doktor juga tak berapa baik.
Lebih baik kekal yang asal. Sebab bila kita duk tambah yang pelik-pelik ni, dia akan jadi cepat rapuh gigi tu. Jadi itu sebabnya, ada sebab kenapa Nabi SAW melarang berbuat demikian. Ni selalu permainan orang-orang yang kaya-kaya dah, tuan-tuan. Ada baru ni saya jumpa orang, dia buat braces. Braces ni 4,000 tau, 3 ke 4,000 ringgit. Tapi dia bayar ansuran lah, dia bayar sekali buat, bayar. Tapi kos kena simpan dalam 4,000 ringgit lah. Kalau teruk sangat lagi lebih. So dia tanya, saya kata dia, buat gigi ni untuk sakit ke? Tak. Gigi lagi ke? Tak juga. Habis kenapa? Nak nampak cantik. Tu je. Dia nampak cantik. Hari ni dia punya braces warna biru, esok kuning. Dia tukar-tukar gitu. Saja-saja nak buat, itu tak dibenarkan juga. Sebab apa? Bukan sebab tak boleh tu. Mengubah apa tahu tak? Dia tak ada ubah apa-apa. Sebab pembaziran. Duit 2-3 ribu tu baiklah simpan untuk benda lain. Benda yang tak perlu ambil, tak payah ambil. Tak payah ambil lah. Gunakan untuk benda yang lebih baik. وبهذه الأحاديث الصحيحة نعرف الحكم الشرعي فيما يعرف اليوم باسم الجراحات التجميل التي روجتها حضارة الجسد والشهوات، أعني الحضارة الغربية المادية المعاصرة. Daripada hadis-hadis Nabi tadi, maka tidak pelik hari ini kita melihat bahawa terlalu banyak kaedah-kaedah yang dilakukan oleh pemikir-pemikir bukan Islam. Dia reka dan dia cadangkan kepada orang-orang Islam pakai, iaitu pembedahan kosmetik untuk kelihatan cantik pada tubuh dan juga anggota yang ada pada diri mereka. Bahkan ada dalam kalangan mereka, lelaki dan perempuan, yunfiqul alaf wal asharatul alaf, beribu-ribu, puluhan ribu, dikai ta'dilu syaklu anfiha, untuk menampakkan cantik pada hidungnya, pada dadanya, iaitu buah dada, pada zakarnya. Fa kullu hadha yadkhul fi man la'ana ar-rasul, la'ana Allah war rasul. Ini termasuk daripada perkara yang dilarang dan dilaknat oleh Allah dan Rasul. Baru je 2 minggu lepas saya jumpa dengan seorang hamba Allah. Hamba Allah ni dia alhamdulillah dah jadi geng masjid, dah taubat dah, dia tak buat dah dosa-dosa tu. Cuma dia tanya saya, dia kata, "Ustaz, ada satu benda yang dia dah buat, tetapi dia tak tahulah adakah perlu dia buat pembedahan semula." Saya kata, "Apa dia?" Dia telah menambahkan sesuatu di dalam alat kelamin dia, lelaki ni, sehingga dia jadi panjang berapa meter saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu lah berapa meter boleh buat macam ni kali. Dia tambah bahan tu, kekal dia dalam alat kelamin dia. Dia kata perlu tak dia buat pembedahan balik. Dia kata kalau buang boleh mendatangkan mudarat juga kepada alat kelamin dia tu. Jadi doktor sarankan dia kekal, sebab dia buat benda ni di Korea. Dia buat di Korea. Jadi macam mana ni Ustaz? Saya dah buat, perlu tak saya buang? Saya suruh dia pergi minta nasihat. Ada seorang kawan saya pakar bedah sakit tuan ni, minta pandangan, perlu tak buat pembedahan? Dia tak cadangkan. Dia kata benda tu dah masuk, dah dibuat, dah di macam-macam lah dah jadi kan. Jadi tak elak, sebab situ tu nak buat tu dia punya kesan dia sangat tinggi. Bahaya sebab semua kat situ. Kalau silap sikit, dia yelah nak buat panjang 1 meter pun, tapi kalau dah silap potong, terus tak naik, jadilah tali. Baik panjang 3 inci, tapi tahan je boleh angkat apa 3 inci kan. Tak kisah, budak-budak tu yang 3 inci tu pun naik. Kalau kita 1 meter tak naik buat apa? Tak ada faedah dia. Tengok ada orang dia sampai peringkat tu tau. Dia jadi mental, dia nak nampak benda tu besar dan sebagainya. Tak apa. Jangan kata lelaki bab tu. Perempuan payudara. Kos paling tinggi diperolehi oleh kerajaan Korea untuk buat kosmetik. Mereka dapat daripada 2 pembedahan.
3 pembedahan, maaf, 3. Pertama, wajah. Ubah terus. Kat Korea tu ubah terus. Tonton tengok dia punya statistik ya. 1 minggu berapa pembedahan muka dia buat. Sana kalau nak bagi hadiah, kalau anak dapat SPM bagus, zaman kat sana lah SPM dia. SPM dapat bagus, bapa akan bagi hadiah. Apa hadiah dia? Baiki hidung. Diploma bagus, bibir belah. Dapat BA, bachelor, ubah muka terus. Itu yang baru ni kena saman tu kan. Dia kahwin dengan seorang perempuan Korea, orang tu Chinese, lelaki tu jutawan Chinese Cina. Bila dia kahwin dengan perempuan cantik ni, keluar anak, hodoh anak tu. Dia marah, dia kata kenapa muka macam ni? Muka aku tak adalah macam ni, dia kata. Lepas tu barulah perempuan tu tunjuk muka asal dia. Tengok muka asal memang betul lah. Betul muka baby tu. Bukan kita nak kutuk baby, tak. Nak kata muka asal tu. Sebab dia ubah tu benda dah tak. Dia takkan, anak ni dia akan ikut asal kita, keturunan kita ni. Kalau muka kita macam tu lah muka dia. Kalau dah ubah, tak jadi. Contohlah sekarang ni orang tuan-tuan tengok, saya bawa kereta Kelisa. Tuan-tuan perasan tak ada Kelisa yang dibuat macam Mini Cooper? Itu tipu. Kan? Nampak macam Mini Cooper. Bila buka enjin lah Kelisa. Kan? Itulah kita. Lah kali dia saman perempuan tu. Dia cerai perempuan tu, dia saman kerana menipu dia. Dah. Islam daripada dulu kita tak boleh dah. Lelaki dia warna putihkan hitam dengan rambut dia, dia kata dia muda. Bila kahwin tengok lelaki tu dah tua, maka perempuan tu ada hak untuk minta fasakh. Sebab kena tipu. Lelaki kalau kahwin dengan perempuan tu tipu. Dia buat pembedahan, dia kena tipu, dia kena game, maka dia boleh ceraikan perempuan itu atas dasar apa? Penipuan. Gharar, penipuan. Sama lah juga macam mengubah wajah dan sebagainya. Itu tak boleh lah. Tadi macam yang kawan tadi tu, dia buat pembedahan bahagian kemaluan ya. Dia ada tambah bahan. Kalau ikut hukum asal, kalau sekarang ada tuan-tuan nak buat, hukumnya haram, tak boleh. Sebab dia berkekal. Dia kekal lama. Tapi kalau menggunakan alat bahan-bahan yang tidak kekal, contoh dia guna minyak lintah sebagai contoh. Lintah hijau. Pernah pakai? Doktor pernah pakai? Aduh, lintah hijau. Saya pun tak faham. Sebab dia orang tanya hukum. Ustaz, apa hukum pakai lintah hijau? Saya kata, untuk apa lintah hijau? Oh, dia kata ini untuk besar lah bagai. Saya kata, ngarut lah apa-apa ni. Tak tahulah apa lah. Dia nak besar apa? Sama besar dengan orang Afrika. Nak besar dengan orang putih, tak payahlah. Setiap kaum tu dia ada dia punya identiti tubuh. Afrika cara dia. Orang putih cara dia. Orang Melayu cara Melayu. Ikut cara Melayu, tak payah nak ubah-ubah. Bila ubah tu yang akan jadi masalah. Orang perempuan dia pergi bubuh silikon. Silikon tu kalau pecah terus. Kalau bahasa Arab mudah dia panggil qolu. Qolu ni pendek kepada qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pecah. Payudara tu pecah. Habis. Itu sebab doktor tak galakkan bubuh silikon. Nak cantik dia pasal. Tu tengok. Di Korea ubah muka. Lepas tu nombor 2 yang boleh mendapat pendapatan tinggi, payudara. Nombor 3 lelaki, bahagian kemaluan. Allah. Semua tu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam kalau gunakan minyak apa semua tadi, dia tidak salah. Macam contoh ada orang kata guna Gambir Sarawak. Saya pergi ceramah di Gambir Sarawak. Saya pergi ceramah di Sarawak. Jumpa Mufti Sarawak, Datuk Kipli. Tanya Datuk, dia orang ni guna gambir-gambir ni untuk apa? Betul ke gambir tu untuk alat-alat sulit ni? Dia kata, Ustaz, gambir dia orang Sarawak guna untuk gigi. Kita sakit gigi, ambil gambir letak, dia kebas. So hilanglah sakit sekejap. Orang kita advance, dia pergi bubuh kat situ. Kebas sampai pagi esok. Pun tak faham. Tengok. Orang kata pakai minyak dok. Saya duduk Arab tuan-tuan. Jarang saya tengok orang Arab bersungguh-sungguh beli minyak dok ni. Arab tak pakai pun minyak dok. Kita bersungguh-sungguh. Orang Melayu beli minyak dok sampai 500.
Saya kata, untuk apa? Power, Ustaz. Pelik. Aku duduk Arak 12 tahun, tak pernah pakai pun benda tu. Dia orang tak pernah pergi Arak pun, beli minyak dop. Kadang-kadang banyak mitos, dan benda tu perlu kepada kajian. Cuba saya minta kawan-kawan, ada seorang profesor sakit tuan dekat USM, dia buat kajian tau. Dia kata banyak mitos kita orang Melayu ni, macam minum tongkat ali, dia kata bagus kan. Tu semua kena check betul-betul lah. Kalau betul tongkat ali tak apa, takut tongkat rahim. Tanya geng Mardi kata 100 ekar kita buka hutan, nak jumpa satu tongkat ali pun payah. Ini semua air ada tongkat ali. Itu ekstrak dia panggil. Itu bahaya pula untuk buah pinggang dan sebagainya. Tu ubah. Bukan saja laknat itu kerana mengubah ciptaan Allah, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tetapi ia juga adalah al-israf fil inayah bil mazhar. Untuk nampak cantik ni sampai membazir duit berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu. Wal ihtimam bis surah la bil haqiqiyah. Dia lebih kepada nak nampak cantik zahir, tetapi pada hakikatnya tidak cantik, bahkan mendatangkan mudarat pula. Baru ni ada seorang artis Malaysia juga, dia pergi ke Thailand, dia buat ni bibir besar, dia cocok, dia buat pembedahan bibir, jadi besar bibir dia. Bila buat bibir besar tu, dia kata dia menyesal buat bibir besar sebab sakit dia. Sekarang ni masih menanggung kesakitan. Dah pula habis beratus ribu dah, tapi tak memberi apa-apa faedah kepada dia. Na'udzubillah. Itu sebabnya kena fikir panjang. Tanya hukum, tanya juga doktor-doktor pakar Islam. Kecuali ada kecuali ya. Amma iza kana fil insan aibun syazun yulfitun nazar kazawaid allati tusabbibu lahu alaman hissiyan aw nafsiyan kullama halla bil majlis. Kecuali orang itu, tuan-tuan, dia ada penyakit ataupun ada keaiban. Contoh, tuan-tuan perasan tak yang kalau budak-budak lahir dia sumbing ni mitos satu lagi. Orang kata, dia kata kalau anak sumbing tu mesti bapak dia tu ngain, tarik ikan, sumbing ikan, maka anak dia sumbing. Bila orang buat kajian, kebanyakan anak yang sumbing ni bapak dia tak mengail tu. Jadi macam mana? Habis siapa yang mengail? Atuk dia. Atuk pun tak ada dia. Kan? Banyak sangat mitos kita ni, tuan-tuan. La ilaha illallah. Dia Allah jadikan nak uji lah tu keluarga. Sumbing. Bila sumbing, boleh tak dia nak buat pembedahan kosmetik? Dibenarkan. Nombor 2, ada orang lahir muka dia kena ni, dia kena apa? Tanda lahir warna hitam. Ada yang warna hitam, yang berat tu warna hitam, ada yang warna merah. Tu sebab tuan-tuan jangan tanya tau. Ada anak perempuan ke siapa-siapa ke datang jumpa duduk makan dengan kita, nampak hitam kat muka dia ni, tak payah tanya kenapa muka tu, dia malu. Tak payah tanyalah, takkan kau tak tahu. Itulah tanda lahir. Tanda lahir ni jangan tanya. Sebab kadang-kadang ada orang dia segan untuk menjawab. Dia diam, buat tak tahu senyap. Dan tak payah tanya, nak menguji pula. Cantiklah tanda lahir tu. Tu macam nak perli pula. Dah, diam-diam sudah. Kita ni suka sangat bertanya. Bertanyalah benda faedah ni. Bila orang saya buka soalan, tanya hukum tak tanya. Yang itu kau tanya. Tak tanya tanda lahir, tanya kahwin ke tak lagi. Tak payah tanya lebih-lebih. Macam tu dia ada pembedahan. Kalau katakan muka dia tanda lahir kan, dia nak buat pembedahan. Nak buat selalu buat kecil-kecil. Jangan buat masa dah tua. Kecil-kecil doktor galak kan. Bila kita buat pembedahan tu, boleh tak? Boleh. Sebab itu keaiban. Tapi ada setengah orang kata biarlah. Tapi nak buat tu, tuan-tuan, harga tak kurang lah. Tak kurang 40 lah. 40k tu tak kurang. Jadi kalau ada mak bapak yang berduit, dia boleh buat. Ada mak bapak berduit, macam Bandar Baru Bangi ni ada yang buat.
Dia pergi buat dekat hospital swasta, dia buat pembedahan, hilang. Okey lah. Itu dibenarkan. Sebab apa? Dalam keadaan ada aib. Ada orang dia kena api, rosak dia punya kulit, maka dia buat pembedahan untuk cantikkan muka dia balik, kulit muka dia, boleh. Sebab apa? Dia kena api. Botox tu haram. Sebab dalam botox tu dia ada gelatin babi, ada nilah bahan daripada babi. Jadi tu sebab fatwa di Malaysia haram kan, muzakarah masa tu. Cumanya botox tu diguna pakai dekat HKM, ada pakar botox, profesor. Kerajaan pun bayar. Kalau katakan penjawat awam tu nak cocok botox setiap 6 bulan, tapi dengan syarat orang itu mesti penjawat awam yang sakit. Contoh, dia kena stroke. Bila kena stroke, muka dia lari, bibir lagi semua. Jadi doktor akan cocok. Botox dia tak ubahkan ciptaan, dia hanya betulkan saraf dia. Cocok. Jadi muka nampak elok sikit. Dan 6 bulan cocok lagi. Saya dimaklumkan satu cocok tu beratus dan ada beribu. Satu cocok. Mahal tau. Untuk muka ni mahal. Yang itu botox. Bila botox haram, sebab ada bahan yang tak boleh, maka datang yang baru dipanggil cocok kolagen. Kolagen pula. Kolagen, vitamin, tu semua tu ada tu. Tu macam mana tu? Kalau sekadar nak bagikan muka tu segar, boleh tak? Dia tak mengubah segar. Sama macam kita ambil vitamin, makan ni lambat, tapi cocok cepat. Itu dibenarkan oleh para ulama. Kalau katakan ia tidak, pertama, tidak mengubah ciptaan asal. Nombor 2, dibenarkan oleh doktor-doktor pakar. Nombor 3, tuan-tuan, ia tidak termasuk daripada pembaziran. Sebab muka dia, nak jaga muka dia takut cepat tua dan sebagainya, dia hanya makan. Dia makan sama kesan dia, cuma lambat. Cocok cepat sikit. Jadi apa-apa pun dia kena rujuk kepada pakar. Tapi bab-bab kosmetik ni tuan-tuan jangan buat benda yang luar daripada klinik ataupun doktor. Ni ada kan yang kes dulu yang sedut lemak tu. Kajang wangi. Dia sedut lemak, mati terus. Mati. Sedut lemak tak boleh buat kecuali doktor yang buat. Gigi tak boleh buat kecuali doktor. Tu yang cocok-cocok sendiri, masuk bius apa semua, kalau bukan doktor silat bulan boleh bawa kepada maut. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita bagi laluan untuk azan dan kita sambung sikit apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi.
Begitu juga tuan-tuan yang sekalian, apabila terdapat anggota tambahan macam contoh orang tu kita normal ada 5 jari, tapi Allah jadikan dia tu lain sikit daripada yang lain, jadi 6 jari. Boleh tak dia buang yang nombor 6 tu? Boleh, jika doktor membenarkan. Kan ada orang kan dia lahir 6 jari, so boleh tak dia buang yang nombor 6 tu, yang bukan normalnya orang, ya, maka dia boleh buang, tak ada salah. Tapi dengan syarat mesti mendapat izin daripada doktor pakar Islam. Tanya 2-3 pandangan. Itu bagi yang ada tambahan lah. Apa hujah dia? Sebab la'anal mutafallijat lil husni. Sebab Nabi sebut Allah laknat orang yang buat gigi, yang kembangkan gigi, yang asah gigi lil husni, nak nampak cantik. Itu dia punya hujah dia. Bila sebut punya tu macam seakan-akan disebut oleh ulama, Nabi mengasingkan untuk orang yang nak berubat. So kalau berubat tak ada masalah. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan, tak sempat dia fikir dah. Sampai fatwa-fatwa pun tak dan bincang dah bab-bab ni sebab terlalu banyak. Ni sekarang ni gunakan darah pula, plasma darah untuk diambil darah kita, dia apa? Dia gunakan untuk masukkan, dia ambil darah kita masuk balik dekat muka ni. Nampak muka merah cerah ni. Wih, pakai plasma darah. Plasma darah ni pula najis. Sebab walaupun dia ambil daripada kita, dia masuk balik kat muka kita. Tu perubatan dah buat dah ni. Perubatan kosmetik dah buat dah. Sekarang ni ada sulam bedak pula. Sulam bedak pun tak selesai lagi. Tak berani saya nak kata halal ke haram, sebab dia sulam bedak ni dia masukkan bahan, muka tu akan nampak berkilat selama tempoh tertentu. Ada yang kata 3 bulan. 3 bulan muka tu nampak berkilat je, cantik. Tak payah nak make up sangat tebal-tebal sebab muka tu memang dah kilat. Lepas 6 bulan kita masuk lagi. Uish, bubuh bahan pula, bahan kilat kat muka. Ui, pelik-pelik. Dia advance sangat. Esok saya akan ada perbincangan dengan ulama-ulama di Negeri Sembilan, ya, berkaitan tentang fatwa di zaman revolusi industri 4.0. Sekarang ni terlalu laju lah. Macam mana kita ni? Adakah kita masih tahap yang lama lagi? Tak boleh, kita dah kena ke depan. Tu ulama-ulama kena terlibat dengan kajian. Ya, ustaz-ustaz kena terlibat dengan kajian. Dia tak boleh cakap dah, kata ni apa nama ni, tai babi kalau letak dekat jadi baja pokok buah apa? Buah memplam najis makan. Tak. Mana boleh cakap macam tu? Kalau orang sains dengar, gelaklah dia. Mana boleh jadi najis? Sebab tu tai babi jadi apa? Jadi baja. Habis kalau jadi ambil tai ayam, apa beza tai ayam dengan tai babi? Sama je. Baja juga. Tai ayam pun kita tak boleh makan, tai babi tak boleh makan. Sama sebab namanya tai. Faham tak? Jadi tu sebab dia kita kena ke depan. Dia tak boleh dah ustaz-ustaz bincang bab-bab yang asas saja, tak boleh. Dia kena bincang ke dalam dah. Sekarang ni proses perubahan tu dah banyak berlaku. Tu sebab gabungan antara ustaz-ustaz dengan saintis penting. Tu sekarang ni kita ada falak dia gabung antara astronomi dengan ustaz-ustaz. So dia orang belajar lah, dia orang tahulah macam mana berlaku sana sini. Tu bidang dia orang lah, kan? Wallahu a'lam. Jadi sebabnya tuan-tuan, benda-benda macam ni perlu kita bincang dan perlu kita tahu, ya. Dan saya pun bukan semua benda saya boleh jawab. Ada benda-benda yang saya tak boleh jawab sebab isu dia besar dan berat. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang hukum tarqiqul hawajib. Hukum ni pun ramai orang buat lah. Ni nipiskan bulu kening. Bulu kening ni sampai hari ni. Ada pula kata, ustaz, hari ni kita tak cukur ustaz, kita cabut. Pula dah. Dia tak panggil cukur tapi cabut. Yang Nabi kata cukur, ni kita cabut. Pula. Tu nanti kita bincang minggu depan.
Ramai tanya, anak nak kahwin kan, pergi sekolah kan, nak bagi nampak cantik sikit dia. Nanti kita bincang ni macam mana. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung pada bulan hadapan. Oh, bulan depan dah Ramadan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan semoga mendapat Ramadan yang barakah dan mendapat Ramadan yang terbaik untuk tahun ini. Kita doa biar dapat masuklah Ramadan kita kali ini. Ya, kita doakanlah. Harap-harap masjid kita dapat dipenuhkan. Ya, kita tak tahu lagi macam mana keadaan. Kalau di peringkat kebangsaan, masjid boleh rapat-rapat lah, kebangsaan. Tapi balik pada negeri-negeri, kita tengoklah macam mana Sultan Selangor berkenan tak untuk kita rapatkan soft di bulan Ramadan ini, 1 April ni, di peringkat negeri Selangor. Kalau katakan tak lagi, maka kita tak apalah, datang dulu. Masjid kita besar kot, jadi kita datang dulu. Datang, kalau tak muat dalam ni, kita sembahyang kat luar, kanan, kiri, kita banyak. Tadi saya datang ni, masa naik atas, saya tengok besar betul masjid ni. Memang besar. Kita ni berebut nak buat masjid besar-besar, tapi berebut datang tu sikit susah. Itu sebabnya bila nak buat masjid, semua pakat minta duit. Tapi bila nak datang masjid, tu susah. Jadi pakat-pakatlah kita, orang kata apa, hidupkan rumah Allah ni. Tuan-tuan, kalau ikutkan kita ni banyak masjid, surau lagi kan. Masalah sekarang ni masjid tak penuh, surau pun tak penuh. Mana pergi orang? Pergi ke air banyak pula ramai situ. Jadi kita pakat-pakatlah buat yang terbaik. Sama-samalah kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu. Allahu akbar.